Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam bermaksud, sampaikanlah kalian daripadaku walaupun sepotong ayat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam ruangan pendidikan Islam tingkatan 2, di mana Ustazah mendoakan agar anak-anak Ustazah berada dalam keadaan yang baik serta dapat mengikuti PDPR dengan baik, tenang dan lancar. Pada hari ini Ustazah akan mengajar berkaitan dengan pelajaran yang ketiga yang bertajuk luasnya kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana tajuk ini merupakan bidang Al-Quran. Ianya merupakan ayat bacaan dan ayat hafazan. Jadi nanti di akhir PDPR, anak-anak murid dikendaki membaca dan menghafaz ayat berkenaan, iaitu surah Ali Imran ayat 26 hingga ayat 27. Kita akan memperdengarkan bacaan surah Ali Imran ayat 26-27 daripada Qari. Diharap murid-murid dapat mengikuti bacaan tersebut serta menghafaz dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Kita tengok pula maksud potongan ayat yang ke-26 surah Ali Imran. Qulillahumma malikal mulki. Qulillahumma malikal mulki. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan. Tu'til mulka man tasha. Tu'til mulka man tasha. Engkaulah yang memberikan kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Dan engkaulah yang mencabut kuasa pemerintahan daripada sesiapa yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha. Wa tu'izzu man tasha. Dan engkaulah juga yang memuliakan sesiapa yang engkau kehendaki. Wa tuzillu man tasha.
wa tuzillu man tasha', dan engkau yang menghina sesiapa yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, biyadikal khair, dalam kekuasaan engkaulah sahaja adanya segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Okey, sekarang kita lihat pula apakah maksud potongan ayat yang ke-27 surah Ali Imran. Okey, kita tengok satu persatu. Tulijul laila fin nahar, tulijul laila fin nahar, engkaulah wahai Tuhan yang memasukkan waktu malam ke dalam waktu siang. Wa tulijun nahara fil lail, wa tulijun nahara fil lail, engkaulah yang memasukkan waktu siang ke dalam waktu malam. Wa tukhrijul hayya minal mayyit, wa tukhrijul hayya minal mayyit, engkaulah jua yang mengeluarkan sesuatu yang hidup daripada benda yang mati. Wa tukhrijul mayyita minal hayy, wa tukhrijul mayyita minal hayy, engkaulah yang mengeluarkan benda yang mati daripada sesuatu yang hidup. Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab, wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab, engkau jualah yang memberikan rezeki kepada sesiapa yang engkau kehendaki dengan tiada hitungan hisabnya. Okey, berdasarkan surah Ali Imran ayat yang ke-26 terdapat intisari ayat ataupun apakah yang terkandung dalam ayat tersebut. Okey, kita tengok apakah isi kandungan ayat 26 di mana Allah berkuasa memberikan kuasa pemerintahannya dan mencabutnya daripada sesiapa yang dia kehendaki. Jadi kalau Allah tu dia nak bagi sesuatu kuasa pada seseorang, dia boleh buat. Dan sekiranya dia nak cabut balik kekuasaan tersebut pun Allah boleh buat. Okey. Jadi tak ada siapa pun yang mampu untuk menghalang segala kehendak dan juga kekuasaan Allah. Okey, intisari yang kedua. Okey, Allah berkuasa memuliakan sesiapa yang dia kehendaki dengan pelbagai cara. Jadi kalau Allah nak muliakan seseorang, dia boleh buat untuk memuliakan seseorang itu dengan macam-macam cara. Okey, sama ada melalui Allah bagi pangkat, pangkat kepada seseorang, tak kisahlah naik pangkat disebabkan kerjanya ke ataupun naik pangkat disebabkan kehebatan kekuasaan dia dalam pentadbiran ke, jadi Allah bagi dia pangkat. Jadi Allah nak muliakan kedudukan dia, itu pun Allah berkuasa untuk melakukannya. Okey, Allah berkuasa nak bagi dia harta kekayaan yang melimpah ruah, kan? Okey, itu pun Allah nak memuliakan dia dengan cara bagi dia harta kekayaan. Dengan mantau dengan harta kekayaan tadi, dia boleh infakkan kepada orang
lain. Itu pun di bawah kekuasaan Allah. Allah boleh buat apa yang dia nak. Okey, macam isu sekarang kan yang pasal Ustaz Abid Liu kan. Dia tiba-tiba macam mana dia boleh masuk ke Gaza kan. Okey, itu semua dengan kehendak Allah. Mungkin Allah muliakan dia, Allah mudahkan urusan dia sehingga dia dapat menebusi bumi Gaza dengan mudah. Okey, sebab Allah memuliakan dia. Jadi kita siapa kita untuk menidakkan? Kemudian Allah juga berkuasa untuk memulihkan seseorang dengan memberikan kesihatan yang baik kepada seseorang itu, supaya seseorang itu dapat melaksanakan sesuatu pekerjaan ibadah dengan sempurna. Kalau Allah mengkehendakinya, insya-Allah dia boleh lakukan semua amal-amal kebaikan disebabkan kesihatan yang dia perolehi. Itu kalau Allah nak muliakan dia lah. Allah bagi dia kesihatan yang baik. Dia boleh melaksanakan segala pekerjaan dengan sempurna. Itu Allah nak muliakan dia. Allah juga berkuasa untuk menghina sesiapa yang dia kendaki. Dengan cara macam mana? Allah boleh tarik balik pemberian yang Allah bagi tu. Sekiranya kita sebagai manusia sering menyalahgunakan nikmat yang Allah beri. Jangan ingat kita ni selamanya kaya, selamanya kita berada di atas. Tidak. Jadi kalau Allah nak jatuhkan seseorang itu, sekelip mata dia boleh jatuhkan seseorang. Dia nak hina awak daripada tempat tinggi ke tempat yang rendah, Allah boleh lakukan sekelip mata. Jadi Allah boleh tarik balik segala nikmat yang dia beri. Jadi kita ni tak boleh nak kata kita ni hebat. Nak kata kita ni segala-galanya lah. Kalau tak ada kita lah yang hebat dan apa semualah. Tak boleh. Jadi yang hebat hanyalah Allah. Kalau Allah kata dia nak ambil, dia akan ambil. Kalau dia kata dia nak beri, dia akan beri kepada seseorang itu. Okey. Sekarang kita tengok pula apakah isi kandungan yang terdapat dalam ayat yang ke-27 surah Ali Imran ini. Yang pertama, Allah menjadikan malam dan siang silih berganti. Kita pun memang hari-hari kan kita lalui siang malam kan. Tak pernahnya malam bertukar kepada siang bertukar kepada malam. Ada tak? Kalau sampai masa malam dah dia. Esok menjelang pagi dia teranglah balik kan. Jadi Allah jadikan malam dan siang itu silih berganti. Tak ada malam sepanjang masa, siang sepanjang masa, tak ada kan. Jadi Allah berkuasa menjadikan siang dan malam itu silih berganti. Yang mana pada waktu siang kita sebagai manusia disuruh untuk bekerja mencari rezeki. Bukan duduk rumah tak nak buat kerja, tak nak buat apa-apa, nak rehat sepanjang masa. Tak boleh lah. Kita diciptakan di atas muka bumi ni untuk bekerja, membuat sesuatu yang berfaedah. Jadi pada waktu siang biasanya manusia akan melakukan pekerjaan, manakala pada waktu malam kita beristirahat, untuk berehat setelah seharian kita penat bekerja. Kemudian manusia hendaklah memenuhi masa tersebut dengan sebaik mungkin. Jadi masa yang kita ada daripada pagi sampai ke malam tu kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Kalau perlu untuk mendekatkan diri kepada Allah, lakukan solat-solat, amal ibadah yang dia suruh, kita abdikan diri kita kepada Allah. Jadi masa yang ada itu kita manfaatkan sebaik mungkin dengan perkara-perkara yang berfaedah. Kemudian Allah berkuasa menghidupkan dan mematikan manusia. Jadi kita ni Allah ciptakan, daripada tak ada kepada ada. Jadi kita dilahirkan ke dunia. Lepas tu Allah juga boleh mematikan kita. Sampai masa Allah nak tarik nyawa kita, kita akan mati. Yang belum lahir, Allah nak lahirkan dia, dia akan lahir di atas muka bumi. Jadi itu adalah kuasa Allah. Tiada siapa pun yang boleh menghalang kehendak Allah.
sama ada untuk menghidupkan ataupun mematikan sesiapa yang dia kehendakinya. Kadang-kadang ada budak muda lagi, kecil lagi, dah mati, kan, dah meninggal. Ada orang dah tua tapi tak meninggal. Okey, itu adalah kekuasaan Allah. Selagi Allah tak berkehendak, ianya terjadi, ianya takkan terjadi. Jadi ayat 26-27 ini mengisahkan tentang berkuasanya Allah tiap-tiap sesuatu. Okey, kita tengok pula apakah bukti-bukti kekuasaan Allah. Antara bukti-bukti kekuasaan Allah, Allah memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang dikehendaki dan menghilangkan kuasa pemerintahan seseorang yang dia kehendaki. Maksudnya kalau satu hari Allah seseorang itu telah dilantik menjadi Perdana Menteri. Okey? Itu semua dengan izin Allah. Dan andai kata satu ketika nanti Perdana Menteri itu digugurkan daripada jawatannya, diturunkan kuasanya daripada mentadbir negara, itu pun adalah kehendak Allah. Jadi kita tak boleh nak pertikaikan. Allah boleh bagi dan Allah boleh tarik balik kekuasaan itu. Okey, yang kedua, Allah memuliakan seseorang ataupun menjadikan seseorang itu hina. Itu pun kekuasaan Allah juga. Allah boleh muliakan dia bila-bila masa dan Allah boleh hinakan dia bila-bila masa. Yang ketiga, Allah menjadikan siang dan malam silih berganti. Dan yang terakhir, Allah menghidupkan dan juga mematikan manusia. Ini daripada intisari ayat 26 dan 27 lah surah Ali Imran tadi. Jadi bukti kekuasaan Allah ada 4 berdasarkan ayat. Yang pertama, kuasa pemerintahan. Yang kedua, Allah boleh muliakan ataupun menghina seseorang. Yang ketiga, berlakunya siang dan malam silih berganti. Yang keempat, Allah berkuasa untuk menghidupkan ataupun mematikan seseorang. Okey, kita tengok pula sebab-sebab kemuliaan seseorang. Okey, sebab-sebab macam mana Allah boleh muliakan seseorang itu dengan kehendak dia. Okey, mungkin disebabkan faktor-faktor berkenaan. Allah boleh muliakan dia disebabkan apa? Disebabkan seseorang itu beriman dan bertakwa kepada Allah. Jadi kalau kita ni menjadi orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, insya-Allah Allah akan muliakan kedudukan kita. Allah muliakan darajat kita. Kalau kita sentiasa mengamalkan segala suruhannya, meninggalkan apa yang dilarang, kita jadi manusia yang soleh-soleha, insya-Allah Allah akan muliakan kedudukan kita. Seterusnya, seseorang itu berakhlak mulia dalam pergaulan. Jadi dalam pergaulan dia jaga batas-batas akhlaknya, antara satu sama lain. Dia jaga hati seseorang, tidak menyakiti antara satu sama lain. InsyaAllah Allah muliakan hidupnya. Yang ketiga, melakukan kebaikan sesama manusia. Sebab itu waktu kita hidup ni, kita tak rugi buat baik. Jadi berlumba-lumbalah buat kebaikan. InsyaAllah kita buat kebaikan, Allah muliakan kedudukan kita. Allah akan tolong, jangan risau. Apa pun fitnah, apa pun dugaan yang datang, insya-Allah Allah sentiasa berada di samping orang-orang yang beriman kepadanya. Ya Allah muliakan dia. Yang keempat, disebabkan dia bertawakal kepada Allah setelah dia berusaha. Jadi kita kena bertawakal lah. Apa yang kita dah buat ni semua, setelah kita dah berusaha, kita kena serahkan kepada Allah yang akan menentukan segala-galanya. Sama ada dia nak bagi kita kejayaan ataupun kegagalan. Biasanya kalau kita berserah kepada Allah setelah kita berusaha bersungguh-sungguh, kita tak lupa doa dengan dia, insya-Allah kejayaan pasti akan
datang. Bila kejayaan datang, maksudnya seseorang itu Allah muliakan kedudukannya. Okey, sebab seseorang itu boleh dihina. Allah boleh bagi kehinaan kepada seseorang. Apa sebabnya? Okey, kita tengok. Okey, tidak melakukan perintah Allah. Tidak melakukan perintah Allah. Buat maksiat, buat kejahatan. Apa yang Allah suruh buat kita tak buat, tak solat, tak nak puasa, tak nak apa semua kan. Segala yang dia suruh kita tak nak buat, kita ingkar. Jadi Allah berkuasa sekiranya Allah nak bagi kehinaan kepada seseorang itu. Okey, kita tengok sebab yang seterusnya. Okey, seseorang itu melakukan larangan Allah. Melakukan larangan Allah banyak ni. Larangan-larangan Allah larang, jangan kita buat zina, jangan kita buat maksiat, jangan kita minum arak, jangan semua jangan. Tapi kita buat juga. Jadi Allah akan beri kehinaan kepada orang tersebut. Okey, kemudian yang ketiga, malas untuk berusaha. Jadi kalau orang malas, memang tak ada ubat lah. Untuk berjaya memang tak ada lah. Jadi sampai bila-bila pun dia akan jadi malas dan orang akan pandang dia hina. Orang akan pandang dia negatif. Jadi disebabkan malas tadi lah, Allah hina dia. Dia tak nak usaha, tak nak berubah ke arah kebaikan. Seterusnya, tidak mahu berubah ke arah kebaikan. Tidak mahu berubah, statik pada tempat yang tak elok, tak nak berubah kepada yang lebih baik. Okey, jadi selama itulah dia akan duduk dalam kehinaan. Okey, pelajaran kita hari ini cuma itu sahaja. Cuma yang pertama, Ustazah harapkan murid-murid dapat mengikuti bacaan Qari surah Ali Imran ayat 26 dan 27 dengan betul dan bertajwid. Kemudian kamu dikendaki menghafaz ayat tersebut. Okey, jadi tugasan kamu nanti kamu kena menghafazlah. Menghafaz ayat tersebut, sama ada kamu nak rakam suara kamu melalui WhatsApp ataupun Telegram. Kemudian rakaman kamu tu kamu hantarkan kepada ustazah. Ataupun nak buat video call pun boleh. Okey, dan jangan lupa jawab soalan yang akan ustazah berikan secara bertulis nanti. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.